Assalamualaikum, bersama saya Piu Amin dalam satu juz sehari. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka man walah, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi Allah? Moga-moga terus berada dalam keadaan yang sehat, yang damai dan juga bahagia. Moga-moga kita terus menghidupkan kasih sayang di antara kita. Sebab apa? Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dalam hidup ini kecuali menjelmakan rasa kasih sayang di antara manusia. InsyaAllah, moga-moga kita terus hidup dalam keadaan yang baik. Dan paling seronok, sekarang waktu untuk kita menghidupkan kembali, apa saya sebut? Taman-taman syurga di dalam rumah kita. InsyaAllah, moga-moga rumah kita terus dilimpahi dengan berkah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, pada hari ini kita nak berbicara dan mengembara dalam juzuk yang ke-12. Juzuk ke-12 ini terdapat dua surah yang dihimpunkan di dalamnya, iaitu surah Hud ayat 6 hingga 123 dan juga sebahagian daripada surah Yusuf ayat 1 hingga 52. Jadi kedua-dua surah ini memberikan gambaran kepada kita tentang dua nabi dan juga dua kisah yang ada kaitan dan ada pengajaran yang besar dalam hidup kita. Seronok untuk saya kongsikan dalam surah Hud yang terdapat dalam juzuk ke-12 ini daripada ayat yang ke-6. Jadi kalau kita ada Al-Quran depan kita lagi senang. Tengok dalam telefon ke, terjemahan pun tak apa. Ayat ni cukup istimewa. Persoalan dan jawapan kepada orang-orang yang merasakan hidupnya kesempitan dengan duit. Hidupnya kesempitan dengan harta. Dia rasa macam, ya Allah, aku ni macam mana hidup aku ni? Meniaga pun tak pernah untung. Hidup dengan kawan-kawan selalu pernah kena tipu. Jadi banyak rezeki-rezeki yang jauh daripada dia. Jadi apa agaknya jawapan yang boleh kita berikan kepada diri kita dan juga mereka-mereka yang bersama juga menikmati perasaan seperti ini? Maka itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-6 surah Hud yang kata Allah, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Kata Allah dalam ayat yang ke-6, dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, yakni yang bernyawa di dalam muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah akan rezekinya. Tak kiralah apa saja yang bergerak, sel yang kecil sehinggalah sebesar-besar bukit yang ada atas muka bumi ini, dia bergerak, dia bernyawa, tak kira apalah binatang pun yang pernah kita tengok, semuanya telah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sambung lagi, dan Allah, yakni dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah Ta'ala tahu dekat mana sumber rezeki tersebut. Allah Ta'ala tahu dekat mana kawasan longgokan emas dan perak. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita? Allah Ta'ala hanya bagi tahu kamu dijamin rezeki. Jangan risau, jangan takut. Yang paling penting, usaha, struggle untuk mencari kenikmatan dan juga keistimewaan dalam menikmati rezeki. Tetapi sebenarnya dalam surah Hud ni Allah Ta'ala nak bagi tahu juga tentang rezeki ini bukan yang banyak itu nikmat. Berapa ramai yang kalau kita dapat tahu cerita perkongsian orang yang kaya-kaya, dia kata kekayaan tak pernah menjamin kebahagiaan. Kan nak kata semua nikmat yang ada tu, seronok lah, bahagia dah, duit berkepuk-kepuk. Tiba-tiba dia datang cakap dengan kita, duit banyak pun tak guna kalau tak bahagia. Apa maksudnya? Kebahagiaan bukan dengan harta yang banyak, bukan fizikal, material itu, tetapi syukur, rasa cukup. Itulah maksud kaya. Kaya bila kita rasa cukup. Kaya bila kita rasa rezeki itu memberi manfaat kepada orang yang di sekeliling. Ada orang banyak duit banyak, gaji bulan-bulan masuk, tapi dia ada sifat kedekut. Tapi tak pernah diguna untuk sedekah, tak pernah nak bagi kat isteri, tak pernah nak bagi dekat anak-anak, tak pernah nak bagi dekat mak ayah. Kedekut ini juga satu sifat Allah Ta'ala bagi dekat dia. Walaupun duit banyak, tetap rezekinya tertutup, tetap juga tak bahagia. Sebab itu yang paling penting kata Allah, semuanya kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Setiap daripada rezeki-rezeki kita dah tertulis di dalam
Luh Mahfuz. Semua dah tertulis. 44 hari kita dalam rahim ibu kita, Allah Ta'ala dah tuliskan rezeki kita. Berapa banyak gaji kita? Kita kerja dekat mana? Kita kerja dengan majikan ni berapa lama? Kemudian Allah Ta'ala tulis tentang jodoh kita. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita bercinta, dengan siapa kita kahwin, dengan siapa kita bina keluarga. Yang ketiga, Allah Ta'ala tuliskan tentang kehidupan kita ini, ajal kita ni. Ajal ni maksud apa? Bila kita meninggal dunia. Kita mati ni bila? Waktu kita muda, waktu kita kecil, sakit apa? Ataupun tak sakit, ataupun kemalangan. Semuanya Allah Ta'ala dah nukilkan di Lauh Mahfuz. Dan yang keempat, Allah Ta'ala kategorikan kita. Allah Ta'ala khususkan kita dalam kotak yang mana? Ada dua kotak. Satu kotak tertulis As-Su'ada, orang yang bahagia. Maksudnya ahli syurga. Satu kotak lagi ataupun kategori yang lain dinamakan sebagai Al-Ashqiya, orang-orang yang mendapat kecelakaan, iaitu orang yang masuk ke neraka. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kalau semua dah dijamin, semua dah ditulis, yang kita susah-susah nak semayang, yang kita susah-susah nak pergi kerja, yang kita susah-susah buat baik, tak nak buat jahat, nak pergi taubat balik, buat apa? Jawapannya adalah persoalan tentang apa yang ditetapkan bukan kuasa kita. Kita perlu berusaha dan terus memilih jalan kebaikan untuk memastikan kita mendapat segala perkara yang baik. Baik dalam rezeki, baik dalam jodoh, baik dalam hal kematian, dan baik juga masuk dalam kotak as-su'ada yang bahagia, iaitu masuk syurga Allah. Allah Ta'ala nak tentukan apa? Itu atas redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat Allah. Itu yang paling penting. Sebab itu Allah Ta'ala nak ajar kita, apa yang kita buat ini bukan kerana ganjaran semata-mata, tetapi bagi urusan akhirat. Allah Ta'ala tidak menilai material yang mana kita nak, tetapi Allah Ta'ala melihat spiritual, dalaman kita, struggle kita, usaha kita macam mana. Sebab itu, usaha yang dilakukan oleh seseorang itu besar maknanya. Sebab itu kita tengok diri kita balik, kita ni yang jenis macam mana. Sebab itu kalau kita rasa lemah, berusahalah. Tak ada semua atas muka bumi ini Allah Ta'ala jadikan miskin, kecuali dia akan berusaha menjadi kaya. Dan tak ada seorang pun Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini dia ni jahil, bodoh. Tidak, Allah Ta'ala akan bagi dia nilai usaha untuk dia jadi pandai. Maka sebab itu kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Jadi ini yang saya suka untuk diambil dalam surah Hud yang terdapat dalam ayat yang ke-6. Begitu juga dalam surah Hud, Allah Ta'ala meninggalkan beberapa wasiat kepada Rasulullah. Satu firmannya tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta, dan beristiqamahlah kamu. Apa maksud istiqamah? Berterusan melakukan benda baik. Nak dapat istiqamah ni macam mana? Kita kena ulang dan ulang benda baik. Contohlah, hari ni tengok 1 juz sehari, esok kena ulang lagi. Kita bila ulang benda baik, bermakna itulah diterima akan maksud istiqamah. Tapi kalau kita buat hari ni baca Quran 10 juzuk, 10 juzuk habis baca Quran, esok 10 tahun tak baca Quran, Allah Ta'ala takkan terima amalan seperti itu. Allah Ta'ala terima amalan yang qalla, sikit, tetapi memberi banyak maksud dan setiap hari diamalkan. Itu maksud istiqamah. Dan dalam ayat yang sama kata Allah Ta'ala kata, bertaubatlah kamu dan jangan kamu melampaui batas. Jangan sesekali cuba-cuba nak intai-intai benda yang tak baik. Ini Allah Ta'ala pesan, wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui daripada batasan yang aku tetapkan, iaitu kau dah jadi orang baik. Stay dengan nilai orang yang baik. Kekal dengan kehidupan orang yang soleh. Jangan keluar daripada batasan itu. Allah Ta'ala rayu dan Allah Ta'ala minta kita apa yang paling penting untuk kekal beristiqamah, salat dan sabar. Sebab itu kita dalam nak mencapai kejayaan, dua elemen ni tak boleh tinggal. Solat kena ulang-ulang, sabar kena selalu ada. Jadi kalau Nabi pesan pada kita untuk kita bersabar dalam hidup, itu selayaknya individu untuk mengucapkan perkara itu. Jadi kenapa kita tidak boleh sama-sama menghidupkan maksud sabar? Sabara, sabar. Jadi itulah daripada surah Hud. Dan kalau kita dapat lihat juga dalam juzuk yang ke-12 ini, ayat 1 sampai ayat 52 yang kita bagi tahu tadi, adanya surah Yusuf. Inilah muqaddimah yang dinanti-nanti oleh penonton. Agaknya apa yang menarik dalam surah Yusuf? Kalau kita melihat dalam surah Yusuf, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan ayat yang keempat, bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita ayat keempat ini dalam surah Yusuf
Allah Ta'ala bercerita tentang bagaimana Nabi Yusuf mengadu kepada ayahnya, iaitu tentang dia bermimpi dengan sesuatu mimpi yang cukup aneh. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika itu Nabi Yusuf mengadu kepada ayahnya bahawa dia nampak seluruh bintang-bintang, seluruh bulan-bulan, seluruh matahari sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka seterusnya ayah kepada Nabi Yusuf mengatakan, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ketika itu ayah kepada Nabi Yusuf AS terus mengatakan, wahai anakku, jangan sesekali engkau bercerita kisah mimpi ini kepada adik-beradikmu. Mereka akan membuat tipu daya dan membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ketika itu ayah kepada Nabi Yusuf dah memberi satu nasihat dan memberi satu pengajaran kepada Nabi Yusuf AS, jangan cerita kisah ini. Namun akibat kedengkian daripada saudara-saudara Nabi Yusuf AS menyebabkan dalam kisah yang ringkas boleh kita simpulkan bagaimana mereka bawa Nabi Yusuf keluar daripada rumah. Walaupun ayahnya ketika itu menganggap janganlah bawa keluar, dah tahu dah perancangan saudara-saudaranya itu. Akhirnya dibawa Nabi Yusuf keluar dan dicampakkan di dalam perigi. Disebutkan dalam surah Yusuf bagaimana mereka bincang untuk membunuh, tapi mereka berbincang. Seorang daripada saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuza mengatakan, cukup kita campak di dalam sumur ataupun dalam perigi, nanti orang akan datang ambil dia dan dia takkan duduk dengan kita lagi. Jadi pada ketika itu akhirnya Nabi Yusuf duduk dalam perigi dan satu kumpulan rombongan yang berdagang daripada Madian nampak dalam perigi tersebut seorang anak lelaki yang cukup tampan, yang cukup comel, yang cukup baik. Maka diselamatkan dan dibawa ke Mesir dan berlakulah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa pengajaran yang kita boleh dapat dan kita lihat daripada surah Yusuf? Antara kaitan daripada surah-surah ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita satu solusi bila mana berdepan dengan masalah hidup. Tadi kita bercakap tentang masalah kekurangan rezeki. Kita berdepan dengan ujian. Kita kena sangka baik dan positif kepada Allah. Itu jawapannya. Adakah Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu sia-sia? Tidak. Semuanya akan memberi banyak manfaat kepada kita sekiranya kita menjadi orang yang berfikir. La'allakum tatafakkarun. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang berfikir. Dan yang paling penting daripada surah Hud dan Yusuf ini, Allah Ta'ala nak letakkan kebergantungan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang boleh sama-sama kita dapat dalam huraian juzuk yang ke-12 melalui surah Hud dan Yusuf ini? Kedua-dua ini Allah Ta'ala nak bagi satu kaitan yang cukup jelas. Kita kena berharap hanya kepada Allah, bukan berharap kepada makhluk. Makhluk tidak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Sebab itu kita ni mengharap cinta kepada Allah. Hidupkan hubban lillah, cinta kita kepada Allah. Sekiranya kita dapat cinta tersebut, insya-Allah kita dapat faham tidak ada satu kuasa yang lebih sayangkan kita, yang bagi nafas kepada kita, yang lengkapkan panca indera kita, kecuali Allah Azza wa Jal. Jadi itulah yang boleh sama-sama kita dapatkan dalam juzuk yang ke-12. InsyaAllah pada episod yang akan datang, juzuk ke-13 kita akan panjangkan lagi bagaimana agaknya Nabi Yusuf AS berdepan dengan godaan wanita. Dan pengajaran kepada Rasulullah apabila Rasulullah selalu dihidangkan oleh kafir Quraisy, pembesar-pembesar, wanita-wanita yang cantik agar Nabi berhenti daripada melakukan dakwah. Semuanya itu akan kita ceritakan dalam episod yang akan datang dalam juzuk ke-13. InsyaAllah terus setia bersama saya Piu Amin. Minta ampun, minta maaf, segala yang baik akan kita manfaatkan. Jangan lupa 1 juz sehari. Assalamualaikum.